Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah serta seluruh warga IPG Kampung Tuan On. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat lagi meneruskan program Budaya Quran bagi siri yang ke-31, dan bacaan kita pada kali ini adalah masih lagi tentang surah Al-Kahfi ayat 75 hingga 83. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama memulakan program kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan agenda berikutnya ialah sama-sama kita menghayati dan membaca nazam Kalamun Qadim. Sama-sama kita insya-Allah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha فيا رب متعنا
كلام قديم لا يمال سماعه تنزه عن قول وفعل Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bacaan kita pada kali ini akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Salahuddin bin Muhammad Nur. Jadi marilah kita sama-sama hayati juga mengikuti bacaan ini, dan untuk itu silakan Ustaz. Sidang hadirin penonton yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah marilah kita sama-sama membuka Al-Quran di muka surat 302 ayat yang ke-75 daripada surah Al-Kahfi, dan kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ia menjawab, bukankah aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaanku dan bantahanku. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudaifuhuma fawajada fiha jidara يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Kemudian keduanya berjalan lagi, sehinggalah apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makanan kepada orang-orang di sana, lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu ia membinanya. Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Qala hadza firaqu baini wa bainik
Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ia menjawab, inilah masanya perpisahan antaraku denganmu. Aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian yang dimusykilkan yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Oleh itu kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwanya dan lebih mesra kasih sayangnya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Adapun tembok itu pula ialah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu, dan di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh,
maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat daripada Tuhanmu kepada mereka. Dan ingatlah aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khairal jaza di atas pimpinan bacaan tadi. Begitu juga dengan terjemahan yang telah disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkenaan dengan hukum tajwid, kita akan fokus kepada ayat yang ke-77. Fokus kita di situ ialah pada kalimat qaryatin istata'ama. Kalau kita baca satu-satu, qaryatin itu satu kalimat, kalimat berikutnya istata'ama. Baik, itu bacaan secara terpisah ataupun satu-satu. Tetapi kalau kita baca secara wasal, qaryatinis, ya, qaryatinis tat'ama. Baik, kita fokus kepada huruf akhir pada kalimat yang pertama, qaryatin. Huruf ta marbutah di bawah berbaris tanwin, tanwin bawah atau berbaris dua di bawah. Dan selepasnya kalimat yang kedua diawali dengan hamzah wasal. Di sini kita tidak boleh baca secara wasal, melainkan adanya satu panduan, iaitu tanwin pada qaryatin itu bertukar. Kita tukarkan kepada huruf nun. Jadi kalau dari sebutan, seolah-olah ejaannya ialah qaf ra ya ta nun, qaryatin. Kita kembalikan sebutannya dari segi aspek sebutan, bukannya tulisan. Jadi oleh kerana adanya tanwin tin, maka nun adalah dalam keadaan mati, sukun. Manakala kalimat kedua hamzah wasal tidak menerima baris, melainkan ianya dibaca secara wasal dengan panduan baris bagi kalimat sebelumnya. Maka macam mana kita nak sebut sedangkan kalimat yang pertama akhirnya sukun, kalimat yang kedua awalnya pun juga tidak berbaris? Maka panduan di sini ialah dengan membariskan nun pada qaryatin itu. Qaryatin, qaf ra ya ta nun. Kita kembalikan bunyi asal, bunyi dari segi sebutan sahaja, bukan tulisan. Maka kita akan baca qaryatinis. Itulah panduannya. Di sini ada beberapa nama hukum ini. Ada yang menyebut sebagai iltiqa sakinain, iaitu bertemu dua sukun. Sukun yang pertama pada qaryatin tin, sukun yang kedua pada hamzah wasal, iaitu pada kalimat istata'ama. Ada yang menyebut di sini hukum nun wiqayah. Sebab itu kita akan jumpa pada mana-mana Al-Quran, pada mana-mana bacaan seperti ini, maka huruf nun itu dimunculkan dari segi sebutan. Qaryatinis tat'ama. Samalah juga dalam surah Al-Jumu'ah, lahwanin faddu. Ini adalah beberapa perkara yang perlu kita awasi agar kita tidak baca secara tersilap. Mungkin ada yang baca seperti ini, qaryatis tat'ama, sedangkan itu satu perkara yang tidak betul, ya. Jadi itu sahaja tuan-tuan berkenaan hukum tajwid.
Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah dari segi aspek ini, dan kita dapat memberikan hak kepada bacaan Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi melengkapkan agenda budaya Quran kita pada pagi ini, kita akan teruskan dengan perbahasan berkaitan dengan tafsir Al-Quran Al-Karim bagi surah Al-Kahfi, berfokuskan ayat yang kita bacakan tadi. Dan untuk itu dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Zainuddin bin Abdul Hamid. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Pada hari ini saya akan menafsirkan ayat Al-Quran Suratul Kahfi ayat 75 hingga 83. Ayat ini berkisar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir. Jadi ayat ni kita mula daripada 65 supaya kita tahu cerita sebenarnya tentang perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Dalam ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ayat di sini fawajada abdan, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari seseorang yang lebih berilmu. Sebab sebelum tu dalam kisah ni, menurut hadis Bukhari, semasa Nabi Musa berucap kepada kaumnya, seorang bertanya, adakah sesiapa di muka bumi yang lebih ilmunya daripada Tuan? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala kerana tidak mengembalikan soal ilmu itu kepadanya. Dan diterangkan bahawa ada seorang hamba-Ku yang lebih ilmunya daripadamu, dan bahawa orang itu dapat ditemui di tepi pantai, berhampiran dengan tempat pertemuan dua laut. Kemudian diperintahkan supaya Nabi Musa membawa bekalan ikan dalam sebuah bakul, dan manakala ikan itu hidup semula dan masuk ke laut, maka disitulah tempat pertemuan itu. Ya, Nabi Musa diperintahkan untuk mencari seorang yang dikatakan berilmu itu. Dia ditemani oleh Yusha bin Nun, sahabat dia. Jadi ayat ini dikatakan fawajada abdan. Kenapa dalam Al-Quran ini Allah tidak menyatakan nama Nabi Khidir, tapi dikatakan abdan? Kerana abdan ni martabat dia lebih tinggi daripada dinyatakan Nabi. Dalam contohnya dalam suratul Isra, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala gunakan abdan sebab Allah Taala nak meninggikan martabat, darjat seseorang itu. Nabi apabila dia diisrakan, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan abdan. Abdan ini ialah menghambakan diri dia kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Martabat yang sangat tinggi, ya, martabat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi Khidir, Allah Ta'ala mengatakan abdan. Ini tidaklah bermakna yang Nabi Khidir ni lebih
tinggi darjatnya daripada Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa itu adalah ulul azmi, ya, ulul azmi, iaitu nabi yang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dipanggil kalamullah ataupun kalimullah, yakni Nabi Musa boleh berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Kenapa Allah Taala perintahkan Nabi Musa ni menuntut ilmu kepada Nabi Khidir? Ini adalah disebabkan persiapan Allah Taala nak mempersiapkan Nabi Musa itu untuk berhadapan dengan Firaun yang angkatan tentera dia lebih hebat, lebih mencabar. Jadi untuk berhadapan dengan Firaun ini, Allah Ta'ala mempersiapkan diri Nabi Musa AS dengan berbagai ilmu. Antaranya itulah dia disuruh untuk menuntut ilmu dengan seorang hamba yang bernama Khidir AS, Nabi Khidir, ya. Min ibadina fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Yang mana perkataan sini Allah Ta'ala, yang mana abdan ini, Nabi Khidir ini, Allah Ta'ala berikan dia ilmu yang boleh memberi rahmat min indina, dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi Khidir itu, ya. Saudara-saudara sekalian, apabila kita membicarakan ilmu sebenarnya kita boleh bagikan kepada dua. Satu ilmu iktisabi, satu ilmu laduni. Ilmu iktisabi ni ialah ilmu yang kita praktiskan hari-hari. Kita latih sehingga kita mahir dengan ilmu tersebut. Contohnya ilmu matematik, ilmu sains, ilmu pertukangan, apa-apa ilmu perlu dengan latihan yang kerap sehinggalah kita mahir. Itu dipanggil ilmu iktisabi. Adapun ilmu laduni, itu tidak perlu dilatih. Itu adalah ilmu yang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dititipkan ilmu itu kepada dalam hati sanubari insan-insan yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Orang yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kita hidup zaman sekarang ini adalah kesan daripada ilmu-ilmu laduni orang-orang ahli-ahli sufi yang dulu. Contohnya Ibnu Sina, selain dia daripada pakar perubatan, dia juga adalah yang arif. Dia adalah orang ahli sufi. Ya, Allah Ta'ala titipkan di dalam hati dia ilmu-ilmu. Orang yang mula-mula mendapat ilmu-ilmu tentang perubatan. Begitu juga dengan Al-Farabi, Ibn Rushd, matematik, Abdul Jabbar, itu dipanggil Al-Jibra. Semua sekali kita hidup zaman sekarang ini adalah kesan daripada orang yang mula-mula mendapat ilmu tersebut, kemudian dia diperkembang luaskan. Ya, mereka adalah orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, macam mana adakah kita orang biasa ni boleh mendapat ilmu laduni ni? Boleh, dengan syaratnya pertama sekali ialah mengenal Allah dulu. Awaludin ma'rifatullah. Mula-mula sekali ilmu yang kita perlu tuntut ialah mengenal Allah. Apabila kita dah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sayang dekat kita. Ya. Kemudian Allah Ta'ala beri ilmu pelbagai, dalam bentuk mimpi, dalam bentuk lintasan hati, dalam pelbagai. Sebab tu hati yang terang,
hati yang bersih ibarat cermin yang boleh menyinari kepada yang lain. Ini ilmu yang pertama sekali yang perlu dituntut, perlu dituntut, ya, supaya apabila kita dah kenal Allah, dah mengamalkan segala perintahnya, dah bersih suci hatinya, insya-Allah Allah Taala akan beri. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apabila berlaku Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, lalu dia berpergian menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Di sini kita akan lihat syarat-syarat macam mana nak menuntut ilmu. Ayat yang ke-66 kita lihat, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Jadi apa yang diajarkan oleh Allah ini adalah ilmu laduni, bukan ilmu iktisabi, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Yani mimma ulimta rusyda, ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Khidir itu sebagai petunjuk. Kita lihat dekat sini, macam mana bicara seorang murid terhadap gurunya, minta izin untuk belajar, berdepan dengan gurunya, minta izin untuk belajar. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Sebab ilmu ini yang nak diajarkan kepada Nabi Musa ini bukan ilmu iktisabi. Ini adalah ilmu laduni yang diajarkan, yang dititipkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati Nabi Khidir alaihissalam, yang mengatakan yang mana untuk nak mendapatkan ilmu, untuk takarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan sesuatu yang mudah, ya. Sebab tu pada akhir zaman nanti kita bukan berperang dengan senjata yang tajam dan sebagainya, tapi kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Sebab itu adalah sesuatu yang amat sukar. Amat sukar. Bagaimana untuk kita nak takarub dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagi Nabi Musa, benda itu tidaklah sesukar sebagaimana kita umat yang biasa sahaja ini. Kemudian ayat seterusnya mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kemudian Nabi Khidir menyambung, dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi, ya. Yang mana ilmu ini Allah Ta'ala tidak berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala bagikan ilmu ini kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sebab kita Allah Ta'ala nak mengatakan bahawa dekat sini jangan kita cepat menghukum. Kita lihat dulu kesan dia. Sebab kita ni apabila dikatakan baligh ni adalah manusia yang dah sampai proses daripada mumayyiz, daripada ghairi mumayyiz dan juga baligh. Ghairu mumayyiz ni maknanya tidak dapat bezakan baik buruk. Budak anak-anak kecil daripada 1
tahun hingga 7 tahun itu dipanggil ghairu mumayyiz. Dia tak dapat bezakan baik buruk. Tu yang dia jalan nampak tai cecak, dia makan dan sebagainya. Sebab kenapa dia tidak dapat bezakan antara baik dan buruk. Kemudian daripada 7 tahun hingga 14 tahun dia dipanggil mumayyiz. Anak-anak sekolah rendah sekarang ni dipanggil mumayyiz. Kenapa? Dia dah dapat bezakan baik dan buruk, tapi dia belum baligh. Baligh itu bukan setakat dapat tahu bezakan baik buruk, tapi dia tahu sebab akibat. Dia dah tahu kalau buat begini akibat dia begini. Begitu juga kita apabila dah diberi pertanggungjawabkan sebagai orang yang baligh, kalau buat sesuatu kesalahan, mencuri contohnya, akibat dia ialah berdosa. Akibatnya masuk neraka dan sebagainya. Ini adalah sebab akibat. Tahu sebab dan akibat. Begitulah ilmu yang Nabi Musa alaihissalam ini yang lebih luas lagi, yang mana Nabi Khidir, Allah Ta'ala berikan ilmu ini kepada Nabi Musa, untuk diajarkan kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa belum tahu lagi pengkhabaran dia punya natijah dia. Jadi kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Nabi Musa alaihissalam berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Jadi ayat di kat sini, satajiduni insyaallahu sabira, ayat di sini sama sebagaimana dalam surah Nabi As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail kata, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku adalah tergolong daripada orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dekat ayat surah As-Saffat ayat 102 ini, dalam ayat ini Nabi Ismail menggunakan perkataan minas sabirin. Dalam ayat ini, dalam suratul Kahfi, Nabi Musa menggunakan insyaallahu sabira. Apa beza minas sabirin dengan sabira? Sabira ini ialah mufrad, perkataan dia sendiri. Engkau akan dapati masdar mufrad, maknanya dia akan sabar, begitu maksud dia. Engkau akan dapati insya-Allah aku akan bersabar, sabira. Ada pun ayat dalam surah As-Saffat 102, insyaallahu minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar, tergolong daripada orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail ini kita lihat dia lebih merendahkan diri dia, tergolong daripada orang-orang yang sabar. Adapun Nabi Musa ini, dia adalah nabi dan rasul. Dia ada pengikut-pengikutnya, dia ada sifat ketegasan dia dan sebagainya. Sebab itulah ayatnya menggunakan sabira, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Jadi dekat sini kita lihat daripada ayat-ayat ni semua sekali, kita lihat semua sekali adalah membicarakan tentang hati, tentang hati, bagaimana hubungan dia dengan
Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bersabar, menahan sabar dan sebagainya. Okey. Qala fa inni taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Ia menjawab, sekiranya engkau mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan suatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Nabi, ini syarat yang Nabi Khidir bagikan kepada Nabi Musa, kalau kau nak ikut aku boleh, tapi dengan syarat jangan tanya aku sehingga aku menceritakan kepadamu tentang apa-apa yang telah berlaku. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, ia membocorkannya. Perahu ini dikisahkan perahu ini adalah sahabat kepada Nabi Khidir, orang yang nelayan, yang susah dan sebagainya. Kemudian Nabi Khidir dahlah diberi naik percuma. Kemudian Nabi Khidir bawa lagi kawan dia. Tapi di sini tidak dinyatakan di mana kawan yang menemani Nabi Musa, sebab dekat sini digunakan idza raqiba. Raqiba ini menunjukkan dua orang. Fantalaqa alif di belakang itu menunjukkan dua orang. Fantalaqa hatta idza raqiba fi safinati. Maknanya dia berjalan sehinggalah kemudian dia menaiki kapal ataupun bot ataupun sampan, dua-duanya, iaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam naik kapal itu. Kemudian Haraqaha ni yang melakukannya seorang saja sebab tidak ada alif di belakang dia. Haraqaha, jadi yang melakukan merosakkan, yang membocorkan kapal itu ialah Nabi Khidir alaihissalam. Qala akharaqtaha litughrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kemudian Nabi Musa menanyakan kepada Nabi Khidir, kenapakah engkau patutkah engkau membocorkannya, sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya. Jadi dahlah diberi tumpang, lepas tu dibocorkan lagi. Kemudian Nabi Musa tanya pada Nabi Khidir, dalam bahasa yang kita sekarang ni lah, kenapa kau nak bocorkan? Orang ni dah baik hati dengan kita apa semua sekali. Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali dapat bersabar bersamaku? Nabi Khidir dah beritahu dah awal-awal, jangan ditanya. Sebab apa? Kenapa Nabi Khidir cakap? Sebab dia dah tahu dah. Dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan Nabi Musa alaihi salam yang kurang sabarnya. Allah Ta'ala nak mendidik Nabi Musa supaya bersabar, sebab dia akan berhadapan dengan Firaun yang lebih besar. Jadi dekat sini dah, bukan Nabi Khidir pun kata, kan aku dah cakap jangan tanya, sehingga aku beritahu tadi kan, lan tastati'a ma'iya sabra, engkau ni memang tak sabar. Kemudian qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nabi Musa berkata, janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu.
dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanmu menurut ilmumu. Yakni kemudian Nabi Musa meminta maaf kepada Nabi Khidir sebagai anak murid, minta maaf kepada gurunya. Dekat sini kita lihat di antara kita sebagai manusia biasa, yang tidak ada ilmu hakikat, yang tidak ada ilmu makrifat ini, kita akan berpegang kepada hukum syarak. Hukum syarak yang mana hukum akal kita. Kalau dibocorkan bot tu, tenggelamlah. Ini sedangkan ilmu yang ada di sisi Nabi Khidir itu lebih daripada itu, iaitu ilmu hakikat dan juga ilmu makrifat. Untuk nak mencapai ke tahap itu, itulah saya katakan tadi, kita perlu pertama sekali ialah takarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mestilah awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah tu dulu. Bila dah kenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian lintasan hati kita sentiasalah kita jaga, supaya lintasan yang baik sahaja yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kemudian mereka berjalan lagi, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nuqra. Dekat situ kemudiannya keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda lalu ia membunuhnya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa, membunuh orang, sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Dari segi zahirnya memang bunuh orang tu tak boleh. Memang bunuh itu adalah satu yang zalim. Tapi di sisi Nabi Khidir, kita kena ingat ya, Nabi yang masih hidup lagi sampai sekarang ada 4, iaitu Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, masih hidup lagi. Mereka berada di alam malakut, alam dunia ini kita tak tahu di mana. Kemudian keduanya berjalan lagi sehinggalah apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda lalu dibunuh pemuda tu. Kenapa? Dia tidak membuat sesuatu melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu dia tidak sama. Dia adalah dah peringkat nabi. Dia mendapat wahyu untuk diri dia. Dia tidak ada pengikut. Nabi dan Rasul ni dia ada pengikut akan mengikut Nabi. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut segala sunnah Nabi. Begitu juga dengan Nabi Musa, dia ada pengikut dia. Tapi Nabi Khidir dia tidak ada pengikut, dan dia melakukan segala-galanya adalah kerana diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia, untuk dia melaksanakan. Ini tugas dia. Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga dia bunuh pemuda itu. Musa pun kata, patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa, membunuh orang? Kita tengok budak yang bijak, pandai, yang tangkas, yang memang cergas lah, kemudian dibunuh. Memanglah suatu kita rasakan tu zalim. Tapi hakikat sebenarnya budak ini Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Khidir apabila dia membesar, dia akan
menarik ibu bapanya ke dalam neraka, sedangkan ibu bapanya adalah orang yang soleh. Jadi kita, apa iktibar dia dekat sini? Jadi iktibar dia kita dekat sini, kita ibu bapa, anak-anak yang pandai-pandai, kita dapat anak-anak yang pandai-pandai, yang baik, yang cergas. Bukannya kita janganlah memuji sangat, kita janganlah mengagung-agungkan sangat, membeza-bezakan anak yang cergas ini dengan anak yang lemah, dengan anak yang kurang cergasnya, dengan anak yang lembam contohnya. Sedangkan nanti kalau apabila membesar, anak yang cergas ni dia akan mendapat jawatan-jawatan yang baik-baik dan sebagainya. Belum tentu dia akan memberi perlindungan ataupun memberi keutamaan kepada kita. Belum tentu. Yang menjaga kita apabila kita tua, itulah anak-anak yang tak berapa cergas tu tadi. Dialah yang menjaga makan minum kita tu nanti. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu dekat kita supaya kita ni hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia anugerah kepada kita anak yang baik, yang cergas, yang apa, ya bersyukur, alhamdulillah. Kalau dianugerahkan anak yang tak baik, yang tak cergas ke apa pun, ya bersyukur juga, alhamdulillah. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya. Jadi apabila nampak aja macam tu, kemudian nak Musa berkata kepada Nabi Khidir, patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tak berdosa, membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah cakap dekat engkau, engkau tidak akan boleh bersama dengan aku, engkau tak akan sabar bersama dengan aku. Baru iyalah, kita kalau tak Nabi Musa pun, kita pun sendiri macam gitu. Memanglah kita akan menanya kan. Tapi dekat sini sabar. Nabi Musa tu ditegur, ialah pasal dia tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang di sebaliknya tu lagi. Kemudian Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu, ini syarat pula, Nabi Musa yang minta kepada Nabi. Okey, maksud dia begini. Okey, kalau aku tanya lagi sekali selepas ni, jadi inilah perpisahan kita. Nabi Musa pun berkata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Mana Nabi Musa katakan kepada Nabi Khidir, kalau aku soal engkau tentang sesuatu selepas ni, tak payahlah kita tak payahlah engkau mengikuti aku ataupun aku mengikuti engkau lagi. Qad balagta min ladunni uzra. Maknanya sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahan aku. Ini adalah permintaan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Fantalaqa, kemudian dia berjalan lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamahu qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Kemudian dia berjalanlah sehingga dia berjumpa dengan ahli ataupun satu kaum di dalam satu kampung, qaryat
Fatin untuk dia meminta makan kepada ahlinya. Dua-duanya minta makan. Pasal dalam perjalanan tu tadi Nabi Musa tak makan-makan lagi. Kemudian dia jumpalah satu kaum minta makan. Fa'abau an yudayyifuhuma. Maknanya dekat sini orang-orang dekat situ enggan menjamu mereka. Kemudian mereka orang kampung tu tak mau memberi makan kepada mereka. Kemudian dekat situ didapati satu tembok yang hampir runtuh. Kemudian dia benakan balik. Qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Bagaimana perasaan kita? Kita datang satu kampung, kemudian kita minta makanan, orang kampung tu tak layan kita dan tidak menganggap kita sebagai tetamu dia, tak bagi makan, tidak menyapa kita dan sebagainya. Kemudian Nabi Khidir pula suruh Nabi Musa buat tembok. Kalau kita berada keadaan tu macam mana? Mestilah hati ni berkata-kata, orang kampung ni apalah dah tak bagi makan, buat tu pula kita pula nak buat baik dengan dia kan. Sebab kemudian Nabi Musa kata, kalau macam ni minta ajalah upah dengan dia. Kita buat dah macam ni, mintalah upah dengan dia. Itu kalau kita lah lagi kurang sabarnya. Nabi Musa tidak begitu, cuma dia katakan kepada Nabi Khidir, dia katakan apa? Jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Bahasanya lembut sikit. Lau syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Kalau engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Kenapa Nabi Khidir bina tu? Kita akan lihat ayat seterusnya. Jadi apabila Nabi Musa dah menanyakan kepada Nabi Khidir, sebab Nabi Musa sendiri letakkan syarat, kalau bertanya kali yang ketiga, maka di sinilah perpisahan kita. Kemudian amma safinatu, kemudian hadza firaq, qala hadza firaqu baini wa bainik, saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati'a alaihi sabra. Maknanya cukuplah dia sampai di sini, perpisahan antara ku denganmu, dan akan aku terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian yang dimuskilkan tadi, yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Ayat yang ke 79 di sini ialah amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Maknanya dekat sini ialah perahu itu adalah dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut, orang nelayan lah. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Merampas perahu yang tidak cacat. Jadi dicacatkanlah bukanlah maknanya dikopakkan, dibocorkan sedikit supaya perahu itu kelihatan sengit, kelihatan tidak bagus. Jadi selamatlah perahu itu daripada dirampas oleh raja yang zalim. Kemudian ayat yang ke-80, yang ke-80, amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Maknanya adapun pemuda tu tadi yang dibunuh oleh Nabi Khidir, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman.
fakana abawahu mu'minai. Maknanya kedua ibu bapanya adalah orang yang mukmin. Kemudian Nabi Khidir takut dengan sebab anaknya itu akan menarik dia. Kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Takut anaknya apabila dia dah pandai, ibu bapa akan dengar kata anaknya hebat, contoh tu, jadi ibu bapanya akan mendengar kata anaknya dan takut anaknya menyuruh ibu bapanya melakukan perkara-perkara yang mungkar, zalim dan kufur. Jadi dibunuh dulu awal-awal. Kemudian fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahmah. Oleh itu kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya, tentang kebersihan jiwa. Tentang kebersihan jiwa dan juga lebih mesra kasih sayangnya. Di sini kita membicarakan, jadi daripada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini ialah kita berbicarakan tentang jiwa. Bukan benda yang zahir. Ini ialah benda yang batin. Dan kita akan kita nampak dekat sini ialah ilmu yang akan datang. Sedangkan tak ada satu makhluk pun yang mengetahui perkara yang akan datang. Jadi orang yang dapat mengetahui perkara yang akan datang, ini adalah orang yang sangat hebat. Yang ini dikatakan ilmu yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan-insan yang terpilih sahaja. Kemudian adapun tembok itu pula, ia dipunyai oleh 2 orang anak yatim di bandar itu, yang di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salih. Saudara-saudara sekalian, sebab tu kita pagi-pagi macam manakah kita baca doa duha? Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka wal ismata wa ismatuka. Allahumma inna atini, ang akhirnya atini ma ataita min ibadika salihin. Kenapa dikatakan yang mana diceritakan, ya Allah ya Tuhanku, doa ini doa engkau, kebesaran ini kebesaran engkau, kecantikan ini kecantikan engkau, keindahan ini keindahan engkau. Wa in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, kalaulah rezeki dekat langit turunkanlah, dekat bumi keluarkanlah, kalau haram halalkanlah, kalau jauh dekatkanlah, kalau sukar permudahkanlah. Akhirnya dikatakan apa? Atini ma ataita min ibadika salihin. Datangkanlah sebagaimana engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kenapa digunakan perkataan soleh? Dia tak katakan mukmin, dia tak katakan muslim. Soleh ini ialah, maknanya ialah orang Islam mukmin yang menjaga hablu minallah dan hablu minan nas, yang melakukan amalan baik, yang buat baik, jaga amal baik, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam dan Islam mukmin lagi, itu yang dikatakan orang yang soleh. Wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati
yastati'a alaihi sabra. Maknanya dibinakan sebab harta itu, tembok tu di bawah itu ada harta anak, yang harta orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu, dan aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Dekat bawah tu ada harta. Dikatakan harta itu bukan ibu bapa dia, 7 keturunan daripada nenek moyang dia tu sampai anak cucu dia itu yang ke-7, keturunan yang ke-7 yang Allah Ta'ala nak serahkan harta itu kepada anaknya. Bila kita sebut harta terpendam ni, saudara-saudara sekalian, kalau kat tepi pantai ni semua sekali ni, dulu kan zaman lanon-lanon, dia pun simpan harta bukan dekat bank, dia simpan harta, dia tanam dekat pulau-pulau, dekat tepi pantai, kemudian dia bergaduh sesama dia mati, harta tu terpendam dekat tepi-tepi pantai, dekat pulau dan sebagainya. Jadi di antara mereka ada yang orang yang soleh punya. Jadi itulah harta itu dikembalikan kepada anak cucu mereka. Sekianlah untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairul jazak Ustaz di atas penerangan, perincian. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar, pengajaran, ibrah daripada bacaan Al-Quran Karim yang dikupas dalam bentuk tafsir Al-Quran Karim. Itu juga adalah sebahagian daripada perbahasan dalam ulumul Quran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah merahmati kita dalam setiap amalan kita, berpandukan kepada panduan wahyu ilahi, iaitu Al-Quranul Karim, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama akhiri program ini dengan membaca doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan doa itu tadi, maka sampailah kita kepada penghujung program Budaya Al-Quran bagi siri yang ke-31. Sekali lagi khusus kepada warga IPG Kampung Tusion, untuk pendaftaran di SPL KPM, sila klik pada pautan yang disediakan atau imbas kod QR yang dipaparkan, insya-Allah. Dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah silap, kami memohon maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sentiasa dalam kehidupan, insya-Allah. Dan marilah kita sama-sama tangguhkan program ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.